Assalamualaikum, saya Azosna daripada Seksyen 4. Ini adalah kumpulan kami iaitu kumpulan 1 akan menerangkan tentang chikungunya. Ini adalah kumpulan kami iaitu kumpulan 1 akan menerangkan tentang virus chikungunya. Okey, saya akan menerangkan tentang objektif pembelajaran chikungunya, iaitu menerangkan definisi chikungunya, menyatakan penyebab chikungunya, menyatakan morfologi, menghuraikan epidemiologi, menyatakan tanda-tanda dan gejala chikungunya, mengenal pasti ujian diagnostik, menyatakan cara pencegahan chikungunya dan menyatakan cara pengurusan pesakit chikungunya. Selain itu, menyatakan rawatan chikungunya serta menghuraikan prognosis chikungunya. Okey, untuk pengenalan, chikungunya adalah penyakit virus yang disebabkan oleh penyamuk yang boleh menyebabkan sakit sendi yang teruk, ruam pada kulit dan gejala lain. Virus ini juga dapat menyebabkan gangguan yang signifikan seperti kelemahan otot, nyeri sendi yang berpanjangan dan lain-lain. Gejala-gejala ini dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah infeksi. Assalamualaikum, nama saya Nur Kamilia Adilah binti Khairuddin daripada Seksyen 4. Sekarang saya akan menerangkan tentang penyebab. Yang pertama, virus chikungunya disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah terinfeksi. Yang kedua, manusia dapat dijangkiti apabila digigit oleh nyamuk Aedes yang membawa virus chikungunya. Yang ketiga, penularan juga boleh berlaku melalui transfusi darah yang tercemar melalui pemindahan darah. Terusnya, morfologi. Yang pertama, bentuk. Virus chikungunya mempunyai bentuk bulat atau spherical. Yang kedua, struktur. Virus ini mempunyai struktur lapisan protein yang melindungi genomnya. Yang ketiga, genom. Genom virus chikungunya terdiri daripada asid ribonukleik (RNA). Yang keempat, enzim. Virus ini mengandungi enzim khas yang diperlukan untuk menyalin dan mereplikasi genomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah Sufia daripada kumpulan 1 Seksyen 4. Sekarang saya akan menyambung pembentangan rakan saya sebentar tadi. Epidemiologi bagi virus chikungunya ini adalah yang pertama adalah kawasan risiko. Ia adalah kerana virus ini kerap ditemui di kawasan tropika dan juga subtropika, termasuk Asia, Afrika dan juga Amerika Latin. Yang kedua adalah jangkitan manusia. Virus chikungunya ini ia boleh menyebabkan beberapa gejala seperti demam, sakit sendi dan juga gejala lain kepada manusia. Dan yang ketiga adalah pencegahan dan kawalan. Bagi pencegahan, ia melibatkan pengurangan populasi nyamuk, dan bagi kawalan pula adalah langkah-langkah untuk pelindungan individu terhadap gigitan nyamuk. Akhir sekali adalah vaksin dan juga rawatan. Walaupun masih belum terdapat vaksin yang spesifik bagi virus chikungunya ini, kita mempunyai rawatan yang mana ia lebih kepada meredakan gejala. Baik, sekarang kita akan beralih kepada tanda-tanda dan juga simptom bagi virus chikungunya ini. Gejala ataupun simptom bagi virus chikungunya ini ianya biasanya muncul dalam masa 3 hingga 7 hari selepas gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi. Yang pertama adalah demam secara tiba-tiba. Yang kedua adalah seseorang tu boleh mendapat gejala sakit sendi yang teruk. Yang ketiga adalah keletihan, dan yang akhir sekali, seseorang individu yang terkena virus chikungunya ini juga mungkin boleh mendapat gejala seperti mual. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istina Aisyah binti Fazil dari Seksyen 4. Hari ini saya akan menerangkan tentang ujian diagnosis. Ujian diagnosis melibatkan 4, iaitu ujian neutralisasi virus. Yang kedua ialah ujian nucleic acid amplification test, iaitu disebut NAAT. Yang ketiga ialah ujian western blot, dan yang keempat ialah ujian culture virus. Bagi yang pertama ialah ujian neutralisasi virus. Ini melibatkan pengukuran kemampuan antibodi untuk menonaktifkan atau menghalang virus. Dalam ujian ini, sampel darah diuji untuk melihat sejauh mana antibodi dapat mencegah virus ini berfungsi secara normal. Bagi ujian nucleic acid amplification test, iaitu NAAT, adalah kaedah untuk mengesan dan mengaplikasikan asid nukleik seperti DNA atau RNA dalam sampel biologi. Ia digunakan untuk mendiagnosis penyakit seperti infeksi virus atau bakteria dengan mendeteksi kehadiran dan kualiti materi genetik yang berkaitan. Bagi yang ketiga pula ialah ujian western blot, ialah salah satu teknik permisahan dalam mengesan protein dalam sampel biologi. Ia melibatkan pemindahan protein dari gel elektroforesis ke membran, diikuti dengan pengesanan menggunakan antibodi yang spesifik terhadap protein yang diingini. Ujian ini berguna untuk menganalisis kehadiran, kuantiti dan saiz protein. Dan yang keempat yang terakhir ialah culture virus, melibatkan penanaman dan pembiakan virus dalam persekitaran makhluk hidup atau medium tumbuh-tumbuhan untuk tujuan penyelidikan dan diagnosis. Ia membolehkan pengamatan sifat-sifat virus, membangunkan vaksin dan menyelidik penyakit virus tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pencegahan bagi penyakit ini. Yang pertama, individu tersebut perlulah memastikan tempat-tempat takungan air di sekitar rumahnya hendaklah dibersihkan bagi menghalang pembiakan nyamuk Aedes. Yang kedua, pasang kelambu sebelum tidur dan ubat nyamuk sebelum tidur bagi mengelakkan daripada terkena nyamuk Aedes. Yang ketiga, kenakan pakaian-pakaian yang berwarna terang untuk mengelakkan risiko dari gigitan nyamuk. Bagi yang ketiga pula, individu tersebut perlulah sertai program-program pemusnah nyamuk yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan, seperti program membasmi nyamuk Aedes yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi yang keempat pula, amalkan pemeriksaan berkala di tempat-tempat yang berpotensi untuk nyamuk membiak, seperti di tempat-tempat takungan air, di dalam bilik air, di dalam pasu bunga. Dan yang keempat dan yang terakhir sekali adalah gunakan lotion anti nyamuk yang mengandungi bahan seperti DEET bagi mengelak daripada nyamuk dapat menggigit permukaan kulit. Sekian saja pembentangan bagi saya. Assalamualaikum, saya David Akisina binti Makli. Sekarang saya dari Seksyen 4. Sekarang saya akan menyambung pembentangan rakan saya tadi. Sekarang kita akan memasuki cara pemberosan pesakit. Yang pertama, rehat dan rehidrasi. Pesakit perlu berehat secukupnya dan tingkatkan pengambilan cecair untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, pantau kesihatan pesakit. Pesakit perlu dipantau secara berkala untuk mengenal pasti sebarang komplikasi. Yang ketiga, rawatan simptomatik. Untuk meredakan simptom seperti demam, nyeri sendi dan simptom lain melalui ubatan yang diisyorkan oleh doktor. Yang keempat, kepatuhan kepada rawatan. Pesakit perlu mematuhi arahan dan rawatan doktor untuk pemulihan dengan lebih cepat. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan rawatan. Yang pertama, beri pendidikan kesihatan kepada pesakit untuk tingkatkan kesedaran dan tindakan yang perlu diambil. Yang kedua, lakukan pemantauan kesihatan bagi memastikan perkembangan kesihatan menjadi semakin baik. Yang ketiga, berikan sokongan emosi dan sosial untuk membantu pesakit melalui proses pemulihan. Yang keempat, ubah suai aktiviti fizikal pesakit mengikut keupayaan
mereka semasa pemulihan dan elak aktiviti yang menyebabkan tekanan berlebihan pada sendi. Assalamualaikum, saya Adlina Atikah binti Arif daripada Seksyen 4. Saya akan teruskan perbincangan kawan saya, iaitu kita pergi ke prognosis. Okey, prognosis ada 4, iaitu kebanyakan kes kritikal, komplikasi jarang dan pencegahan penting. Okey. Kebanyakan pesakit pulih sepenuhnya. Simptom seperti demam dan nyeri sendi boleh bertahan beberapa minggu sahaja. Kes kritikal pula melibatkan masalah pernafasan atau penyakit lain yang boleh menyebabkan komplikasi memerlukan penjagaan yang lebih rapi. Okey, komplikasi jarang pula, beberapa individu mungkin mengalami komplikasi seperti sakit sendi yang berpanjangan. Dan yang terakhir, pencegahan penting iaitu kerjasama dalam pencegahan gigitan nyamuk selepas pemulihan penting untuk mengelakkan virus kembali aktif. Okey, akhir sekali kita pergi ke penutup. Penutup adalah virus chikungunya adalah penyakit berbahaya yang berpunca oleh gigitan nyamuk Aedes. Meskipun kebanyakan pesakit pulih sepenuhnya, beberapa pesakit boleh mengalami simptom yang berpanjangan. Pencegahan melalui pengurusan persekitaran dan langkah-langkah perlindungan peribadi adalah penting untuk mengelakkan penularan virus chikungunya. Baik, ini adalah rujukan kami. Sekian, terima kasih sahaja daripada kami tentang virus chikungunya.